guys, welcome back to Borak Kepo, di mana podcast yang paling kepo sekali. Yeah. Siapa yang tengok episod yang minggu lepas? Minggu lepas kita ada dengan Abang Azharani. Kan, kita pun dah pujuk dah Abang Azhan. Abang Azhan tolong Abang Azhan, saya nak sangat guest ni Abang Azhan kan. Kita dah pujuk. Kita dah pujuk juga dengan orang yang tidur bersama dengan guest kita. Abang Azhan cakap macam tu itu kan. Jadi bersama kita hari ni special guest. Kita bawa lepas episod Abang Azhan. Siapa Siapa Hin. ALONG Along. Yeah. Nama dia banyak. Dia ada nama Syah. Dia ada nama Zuhal. Jadi hari ni kita dengan Beto Kushairi in the house guys. Finally. Akhirnya. Lepas beberapa bulan aku tengok gambar Abang Beto besar kat sini. Betul. Dan bercakap dengan gambar ni, bang, bila nak datang sini, akhirnya kita dapat Abang Beto kat lah. Tolong jangan pen ke poster tu please. Jauh beza tu. Jawline. Ada jawline kan. Ada jawline. Wah, aku agak nervous sebenarnya untuk episod podcast kali ni. Kenapa nervous? Sebab Abang Beto Kushairi memang ada dalam list podcast saya sebenarnya. Kira antara guest yang memang saya nak sangat masuk. Sepanjang saya buat podcast 4 tahun, memang antara yang saya nak lah sebenarnya masuk dalam podcast ni. Podcast yang tak menang award ke? Kita akan menang award sebab ada guest kali ni. Betul. Kita akan menang. Kita akan pakai kroni kali ni. Okay bang, siap bang Alhamdulillah. Terima kasih datang bang. Terima kasih jemput. Betul. Banyak soalan yang kita nak tanya. Banyak persoalan yang banyak kita nak borak dengan abang hari ni bang. Nervous. Abang jangan nervous. Saya lagi nervous. Okay bang, saya sebenarnya nak tanya abang lah. Okay. Start bila sebenarnya abang mulanya perjalanan abang sebagai anak seni ni bang sebenarnya? Sebenarnya menjadi anak seni ni tak pernah ada dalam impian hidup pun. Tak pernah ada dalam mimpi. Tak pernah ada cita-cita. Ya, habis SPM sekitar 97, 98 tu masuk ITM masa tu. Sebelum dia beralih kepada UiTM doktor. Hotelan bukan? Hotel. Nampak? Hotel Research. management. Lepas tu in between break semester break tu kita buat part time, buat kerja sebalik tabik lah. Segala macam benda saya buat, daripada runner, daripada handy, daripada art, sampailah ke technical. Masa tu pun bila tengok orang berlakon tak pernah pun terdetik macam satu hari nanti aku nak kerja depan kamera, nak berlakon. Tak pernah. Jauh kan bang daripada perhotelan, macam mana tiba abang boleh jadi production team pula ni? Abang buat ND sebab saya ada seorang brother ni, memang kita orang dah kenal lama. Dia memang orang lama dalam production lah. Jadi dia yang offer. Dia cakap setiap kali semester break, okay Syiri nak join, kita buat kru. Okay jom. Daripada situlah. Tak pernah terfikir pun kan. Tapi kerja yang outdoor kita suka, bukan office hour kan. Kita bukan jenis yang suka 9 to 5 punya job ni. So bila kerja outdoor, buat kerja benda-benda yang tak ada terkongkong kan. Okay, jalan. Lepas tu asalnya saya seorang yang boleh katakan pemalu lah. Bukanlah nak kata introvert, tapi lebih pada ambivert. Jadi bila start diberi watak tu, dia jadi some sort like macam terapi untuk saya, untuk pecahkan malu tu, pecahkan tembok malu tu sikit demi sikit. Passion came along lah. Boleh tak bang, saya nak tanya sikit zaman abang, childhood abang sendiri, adakah memang abang ada darah seni tu daripada family ke, atau memang nobody dalam family saya yang terlibat dengan kerja-kerja seni. Abah saya bekas tentera. Mak saya pun sekadar kerja-kerja biasa. Dan bila dah ada anak macam tu, dia memang fully housewife lah. Jaga anak-anak semua kan. Tapi nobody yang terlibat dengan kerja-kerja seni. Abang pernah terfikir one day abang akan tak pernah langsung tak pernah pasang impian pun. Sebab kita tahu macam masa tu macam saya cakap tadi, saya bukan introvert, saya ambivert. Jadi
untuk berada di depan khalayak tu adalah satu problem kan. Dia bukan Setengah problem orang lah. dia ada anxiety bila berhadapan dengan ramai Ya, orang. ya. Dan benda tu memenatkan. Kan bila kita bergaul, lepas tu habis tu kita cakap penatnya. Dia bukan yalah, itu masalah ambivert lah, masalah introvert lah kan. So bila yang start mungkin orang tak tahu kat luar sana kan yang abang tu sebenarnya maskot Along. Betul. Pun semua datang pada dia kot. Masa tu kita orang masih lagi saya dengan ex girlfriend saya. Takut tak saya. Yang sekarang dah jadi wife. Okay, pandai. Dia yang push saya pergi. Okay, masa tu saya dah buat extra, dah buat ni semua. Dia kata, B, why not you try pergi casting ni. Masa tu dia dengan KRU Production. Okay. Ada buat open casting untuk cari talent untuk kids program. Masa tu kita tak tahu pun. Lepas tu pergi casting sekali alih-alih dapat. To cut it short, bermulalah kehidupan saya season 3 season 4 season kot sebagai Along bijak pakar matematik, walaupun matematik ke laut. Tapi memang abang bukan mula daripada mana teater ke? No. Memang terus mula daripada filem drama macam tu lah. Daripada sebalik tabir lah. Di sebalik production, tabir dulu, bukan daripada teater. No. Tapi selepas saya decide, okay, ini benda yang aku nak buat, passion pun dah start, and then dia dah jadi some sort like macam therapy, and then daripada situ baru saya start melibatkan diri dalam teater lah. Mana transition abang sebagai maskot Along tu jadi seorang pelakon? Sebab orang tak nampak abang dalam maskot. Betul. Itu yang saya cakap, dia jadi terapi. Sebab bila kita dalam maskot tu, orang tak nampak muka kita kan. Jadi kita boleh terkinja-kinja, kita boleh buat apa yang tu, malu tu tak ada. Silap saya dia ada 4-5 musim Lebih kurang. Lebih Saya kurang. pun dah lupa 4 season kot, tak 4 silap. season. 4 season daripada 2001 sampai 2004 macam tu. Dekat RTM. Saya tak ingat TV1, TV2. Ya, betul. Tapi saya memang look forward masa tu lah. Ha. Ada Along, Angah dengan Acik. Acik. Ha. 3 karakter ni. Cuma yang saya punya generation tu, version saya tu adalah antara yang paling latest, yang terakhir. Sebab sebelum-sebelum tu dia ada banyak batch yang jadi Along. Kan daripada 80-an kan Along. Jadi kalau 80-an saya baru berapa tahun sangat kalau berlakon jadi Along kan. Jadi saya yang paling latest punya version, produced by KRU Production. Dan untuk version saya tu saya bagi ada trademark dia sendirilah untuk membezakan dengan Along-Along sebelumnya. So bila lagu ALONG Along buat backflip. Oh. Itu kalau tengok buat backflip tu dekat montas, itu version saya lah. Backflip pakai maskot. Ya. Ya. Mungkin itu juga keistimewaan KRU pilih Beto untuk jadi maskot lah. Masa casting, Apa cuba buat rasa backflip. ciri-ciri yang you rasa you dapat job tu? Tak tahulah doktor. Kroni ke? Bukan. Tak mungkin. Tak tahu apa yang dia orang pandang kat saya sampai terpilih tu kan. Tapi ni saja nak share lah. Ada satu kejadian memang sampai mati saya akan ingat. Sebab Along ni dia rights dia yang pegang adalah PNB. Pemodalan Nasional Berhad. So setiap kali event-event outdoor macam Minggu Saham, apa benda semua, Along akan terlibat untuk buat stage play lah, buat stage show untuk hiburkan budak-budak masa tu kan. Adalah satu kejadian ni berlaku dekat Kuantan rasanya. Dalam maskot tu memang akan confirm mandi peluh. Betul. Macam sonar kat dalam tu. Panas ya Rabbi. Lepas tu dia punya kepala dia tu ada macam helmet lah, kita masuk ada tali, tapi tali tu adalah velcro.
Velcro bila dah basah berpeluh, dia dah kurang grip lah. Licin. So saya kan establish dia boleh buat backflip on stage kan. Masa tu Najib Razak, Datuk Seri Najib Razak masih lagi TPM. Lepas tu adalah CEO PNB, CEO, semualah orang-orang besar kat depan tu dengan budak-budak semua kan. Kita pun menari lah. ALONG Along, backflip, sap, pum. Kepala bergolek wow. Kepala tertanggal. Saya dengan Good Morning Tower, good 2 seconds kot kan. Oh my, sambung. Sarung balik kepala tu. Sarung kepala tu, tengok pandang depan, tengok Najib dia macam ni dah. Tapi yang paling best budak-budak punya reaction lah. Semua macam tu, semua macam ada orang kat dalam tu. Ada orang kat dalam kucing. Saya macam, oh man, semua duk tarik keluar dengan mic, semua dah tertanggal semua kan. Apa aku buat ni, ya Allah. Memang sampai matilah ingat benda tu kan. Reaction masing-masing semua kat depan tu duk ingat. Tapi bang, saya nak tanya, figura siapa yang bawa abang keluar daripada maskot Along tu untuk jadi seorang pelakon? Irma dan juga Bada. Bada yang bawa saya masuk ke filem. Irma yang kenalkan saya dengan TV lah. Teater, TV. Pernah juga saya jadi chauffeur pada Irma. Tukang bawa dia pergi mana-mana. Sebab masa tu era tu zaman banyak orang kena rompak depan rumah. Jadi saya pula masa tu bukanlah kata kita ni fighter ataupun ni, tapi ada basic martial art kan. Jadi dia pun kenal kita rapat. Jadi saya duk jadi in a way sambil drive dia, sambil jaga dia lah. Dia lah yang push, yang dia rasa dia nampak ada something kot dalam kat saya. Dia yang push saya, bagi watak, bagi lines, bagi ni. And then terusnya masa tu masih husband and wife. Husband dia pula, Abang Bada pula yang bawa saya masuk dalam filem. Filem Syaitan kan? Filem Syaitan. Oh, bagus. Research. First time. Bagus. First time saya dah jadi host Adan beberapa episod. First time yang dia menunjukkan dia buat research. Tak, sebelum ni pun ada. Yang ni lebih sikit. Yang ni lebih sikit. Respect. Kat filem Syaitan tu abang jadi watak sebagai? Oh, dah tak ingat nama dia. Tapi suami kepada Kiriah yang dalam keadaan tersepit diupah untuk membunuh karakter Datuk Rosham. Itu first Abang Bada tu bawa abang masuk ke filem. Betul. Itu adalah yang pertama. Filem pertama. Okay, filem pertama depan yang nampak muka dan nama kredit as pelakon lah. Kalau sebetul-betulnya adalah Bilut daripada Bada juga, tapi masa tu saya jadi stuntman, stand in pada K. Rahman. Stuntman pun abang buat juga? Ya. Banyak sebenarnya stuntman yang saya buat. Antara dia Bilut, double kepada K. Rahman, Cicak Man 1, double kepada AC Mizal. Walaupun dia tinggi, tapi bila untuk shot tu nampak, beza tadi macam tinggi, ni apa macam rendah kan. Adalah few lagi. Sebab tak silap saya dalam cerita Syaitan tu, kredit nama abang bukan sebagai Beto, Kushairi bukan? Kushairi kan, masa tu Kushairi lagi. Mana datang Beto tu bang? Mana datang? Bermula daripada Datuk Rosham. Sebenarnya ramai yang dia advice pelakon-pelakon baru pasal nama ni. Saya, Johan Asyari, ramailah, ada lagi few names yang saya dah tak ingat. Masa Syaitan punya promo lah, dia cakap, dia kata, Dek, masa tu pakai nama Kushairi je. Dek, kau kena ada 2 patah perkataan nama, dia kata. Pelakon ni, kata, kalau penyanyi tak apa, boleh survive dengan single perkataan. Tapi kalau pelakon kena ada 2 patah perkataan. Beto Kushairi, Rosham No, Jalaluddin Hasan, Rahim Razali. Kalau penyanyi tak apa, dia kata. Kalau pelakon kau kena ada 2 nama. Kocik nama. So Beto ni adalah nama panggilan sekolah. Kalau pernah tengok dulu filem Blood In Blood Out, Orale Karnal, Vato Loco Forever kan. Dia ada banyak watak dalam tu. Betok ni cuma ekstra je, tak berdialog dalam tu pun. Kan? Tapi nama dia disebut.
nama-nama lead character semua dah kena ambil dengan member ni, dah kena rembat kan. Jadi nama tu je yang tinggal. So kita pakailah nama tu. Jadi bila Datuk Rosyam suggest tu, malah nak fikir panjang, pakai nama sekolah, Beto, combine dengan syairi. Melekat sampai ke hari ini. Filem apa yang abang pakai nama Beto tu? Pertama kali. Ya. Dia start dekat TV kot. Kalau filem apa Kalau TV mungkin yang drama. Saya dah tak ingat. Dah banyak. Mungkin ada ingat. Saya dah ingat. memory rasanya Istanbul? real waktu. Istanbul dah start pakai Beto dah. Tapi kira start abang adalah macam tadi filem Syaitan kan? Ya. Tapi tak silap saya abang juga pernah menang anugerah lawak warna sebagai pelakon komedi. Istanbul. Itu Istanbul. Gila Baby. Ya, Gila Baby kan? Gila Baby. Abang rasa time tu watak abang dikenalkan sebagai komedi. Abang suka ke orang kenalkan abang sebagai pelakon komedi? Sebab saya tengok few banyak macam drama abang Gadis Kosmos, Aku dan Tok Sampah, Tongges. Itu kebanyakannya abang bawa yang genre dia macam komedi lah. Ya. So abang suka ke kalau abang dikenali sebagai seorang pelakon komedi? Saya tidak pernah meletakkan diri saya sebagai pelakon yang hanya untuk satu genre. Pada saya seorang pelakon tu adalah pelakon. Tak kisah genre apa, apabila dia beri tanggungjawab dan saya setuju nak buat, tak kisahlah genre tu komedi, serius, drama, action, aku sebagai pelakon, aku kena lunaskan tanggungjawab ni. Tak kisahlah. Even filem horror sekalipun. Sebab saya rasa saya sebagai pelakon, saya tak boleh letakkan diri saya sebagai untuk satu genre saja. Kalau antara filem ataupun drama mungkin saya dah tengok banyak, tapi saya tak tahu tarikh tu bila kan, tahun tu bila. Saya start tengok kena abang dari filem CEO. Reza Sham Rashid. Kan? Yes. Apa ke filem ataupun drama yang start buat orang tahu, oh ini Beto Kushairi? Saya filem saya betul. rasa Istanbul mainkan peranan kot. Betul. Istanbul aku datang untuk mainkan peranan sebab Benar, dia very light-hearted, romcom yang kita tak payah nak perah kepala untuk fikir dan everyone macam enjoy dengan visual, dengan karakter, dengan ada komedi dia, ada love dia, ada drama dia. So mungkin orang senang nak relate dan orang probably itulah terkesan kot. Betul kan? Saya ingat lagi saya tengok wayang cerita tu, dia ada scene yang macam gentleman sial Muhammad ni. Sebab dalam cerita tu Beto memang seorang yang gentleman lah. Walaupun apa yang jadi waktu tu dengan bergaduhnya apa, tapi dia tak cool, maintain. Betul. Saya antara projek yang saya suka sebab pertama sekali dia ada proses yang best untuk buat. Filem ni untuk saya dia kena berbeza dengan TV sebab bila kita shoot filem, pre-pro tu yang paling penting. Pre-pro tu maksudnya bukan dari sudut production itself, tapi dari sudut actors tu sendiri, macam mana dia nak develop the character, macam mana dia nak build the chemistry among dia punya sparring partner. Saya nak tahu dalam setiap tak kisah drama ke movie ke, bagi saya abang kalau berlakon, saya rasa ada method dia tau. Contoh dia macam kalau hari tu kita tanya Azharani kan, Abang Azharani kan, Abang Azharani kata kadang-kadang skrip tu dia suka tambah. Dia improvise. Ikut director tu. Betul. Macam kalau saya tengok abang kalau berlakon, macam memang abang lah watak tu. Kalau watak Zuhair tu memang abang lah. Tak It is made for you. Ada ke ada ke sebelum abang berlakon ataupun abang dapat naskah tu, adakah abang berasap dulu ke dengan keminyan ke apa, masuk watak ke apa ke kan? Kita ada mantra dia nak panggil jin-jin yang sepatutnya. Tak adalah. Dia communication kot. Communication lebih dengan writer, dengan director, apa vision dia, mana motivation yang kau nak bagi audience tahu kan. Benda-benda gitu, kena banyak discussion dengan director in terms of dia punya vision, apa yang dia nak. Dan juga maybe rehearsal tu lebih penting. Dan at the end of the day, actors pun nak craft, nak keluarkan apa yang dia ada.
Jadi kena ada itulah discussion banyak dengan director. Macam mana pula dari segi skrip? Adakah abang juga macam Abang Azharani akan improvise skrip tu ikut abang ataupun? Yeah, definitely. Saya sangat particular about script. Apa-apa sekalipun projek yang datang bukan RM yang datang dulu, skrip yang datang dulu. Sebab itu adalah intipati. Satu soalan pasal Istanbul Aku Datang. Tapi ini melibatkan tweet daripada Beto sendiri masa PKP. Masa tu anniversary Istanbul Aku Datang. Oh, thread panjang tu. Yeah. Saya Google. Research. So ada satu antara babak terakhir dalam filem tu adalah waktu Beto tahan teksi tu. Dan teksi tu dekat belakang duk hon-hon. Yeah. So sebenarnya itu memang apa yang jadilah. Real. Real. Kita orang dah boleh bau sebab kita tak boleh block jalan macam kat Malaysia. Dekat Istanbul kita tak boleh block jalan. Jadi Bernard waktu tu director Bernard cakap dengan myself, dia cakap Beto, whatever happens just continue. So dia macam kita pun okay, kau dah bagi hint traffic ni kan sebab tak boleh nak control kan. Okay, kita jalan. Itu ngam-ngam kereta tu datang. One take. Yes. One take datang. Scene tu ikonik sikit. Cuma bila title shot tu kereta tu dah tak ada lah. Sebab bila cut je, bila wider, bila cut je terus lari terus lari takut kena pukul. Cuak lah juga. Tempat orang kot kan. Kita suka-suka hati nak tahan orang kan. Tapi dia pun bagi reaction macam ada drama. Apa pula ni kan. Ni boyfriend girlfriend laki bini bergaduh lah ni kan. Dia pun duk melayan. Reaction itu pun kena. So pakailah. Okay. Ada tak antara momen dalam Istanbul Aku Datang yang mungkin abang tak boleh lupakan? Banyak sebenarnya. Dan sebenarnya banyak improvise yang berlaku yang kita pakai. Contoh macam bila Lisa bergaduh dengan perempuan Turki yang aiskrim melekat atas kepala tu kan. Yang dia jatuh. Itu semua tak plan. Dia jatuh memang jatuh real. Memang gedebuk. Kita orang macam Allah. Kat balik kamera kan. Bunyi kuat ni kan. Jatuh. Memang tu tak plan. Banyak benda yang tak plan jadilah. Which is work for the scene and for the story. Heartwarming scene bagi aku masa tu adalah waktu scene dalam bilik air. Bila Beto cuci rambut, basuh kepala Lisa dalam tu. Homemade salon. Tapi rahsia dia, kita reshoot scene tu. Kalau perasan towel ada beralih color. Dia ada 2 hari yang berbeza. Sebab apa kita reshoot, adalah benda yang adalah technical problem. Jadi kalau perasan satu shot tu towel tu biru cair, biru terang, and then satu lagi shot biru gelap. Tu minor mistake yang kita orang terlepas lah kan. Tapi sebab sama biru kau orang tak perasan sangat. Tak perasan kan. Orang bila tengok banyak kali baru perasan. Bila tengok sekali orang fokus dengan performance kan. So okey lah. Itu filem Istanbul Aku Datang. Kita nak pergi ke next filem pula. Weh, kita borak macam serius sangat Saya dia memang buat research banyak. sebenarnya. Tadi dah tanya doktor dah cakap kan. Kita santai-santai je kan. Tak payah nak ilmiah sangat kan. Ini berat ni. Budak filem. Lupa budak filem lah. Okay. Mat Kilau kan. Box office 100 juta kan. Lebih kurang kan. Mat Kilau. Macam mana bang shoot dengan cerita Mat Kilau tu bang? Experience, pengalaman. Sebab saya paling suka satu scene abang adalah bila abang tengok isteri abang kena bunuh, Zarina. Kak Zarina. Di mana scene tu tidak berlaku pun di depan mata. Betul. Faham tak? Maksudnya? Scene tu tak ada pun. Maksudnya shot dia berbeza. So abang kena main dengan jiwa perasaan. Nangis, bini kau kena bunuh, kena tikam dengan apa ni? British tu kan. Kena menjadi meme. Moment tu epic abang. Saya tak nafikan ilham datang masa tu, rezeki datang pada masa tu, dan datang daripada chemistry saya dengan Datuk Adi Putra sendiri. Memang kejadian Rokiah ditarik daripada atas rumah,
ditolak, ditendang, dipijak perut, ditikam tu berlaku hari yang lain. Kita tak shoot lagi benda tu. Saya dapat input cuma daripada Samsul. Okay, betul. Sekarang kita nak buat. Okay, depan kau nanti akan Rokiah akan tarik ni kena pijak, kena tikam. Dah buat belum scene tu? Belum. Kita buat hari lain. Tak ada footage yang aku boleh share. Tak boleh sebab kita orang tak shoot lagi. Okay, so basically kena imagination ni je lah. Kau imagine macam ni lah. Okay, then buat. Alhamdulillah satu take dapat. Dan yang bila Datuk Adiputra istighfar kat telinga, benda tu pun tak ada dalam skrip. Semua datang pada dia, ilham bagi dekat Datuk. Jadi Macam mana cara, mungkin abang boleh kongsi cara abang untuk feel benda tu. Faham tak? Macam mana sampainya satu take bang? Bukan senang tau. Satu take terus jadi. Setiap orang ada cara masing-masing kan. Saya punya last resort adalah memory recall. Tapi saya seboleh-bolehnya mengelak untuk menggunakan last resort saya, which is memory recall. Memory recall ni kita pakai kesedihan lama kita, tragedi lama kita untuk kita dapatkan mood sedih tu. Itu saya punya last resort. Sebab kalau saya buat memory recall, saya tak puas. Sebab kita guna kesedihan yang lain yang berbeza untuk situasi itu, which is dari sudut satisfaction tu tak dapat untuk saya sebagai seorang pelakon. Jadi apa yang first yang saya cuba adalah mengalami scene tu sendirilah, merasai scene tu sendirilah. Letakkan diri dalam kasut dia, kasut Wahid tu, siapalah masa tu kan. Letakkan diri saya dalam diri Wahid tu. Dan pengalaman dan teknik jugalah aku kan main semua kena combine dari sudut technical, acting, rasa. Yang paling penting rasa datang dulu. Kalau kita tak rasa, mustahil untuk kita buat orang yang tengok rasa. Macam mana abang react first time bila abang dapatnya skrip Mak Kilau dah abang bawa watak sebagai Wahid? Sebab abang sendiri abang pilih kan naskah apa yang abang nak buat. Betul. Saya memang nak merasai pengalaman bekerja dengan Samsul Yusof. Dan style Samsul Yusof pula dia berbeza dengan director lain. Skrip dia ongoing. Dia dapat daripada skrip asal, tapi dia kita mustahil untuk pakai skrip tu. Sebab setiap malam dia akan rombak, dia akan tulis baru. Jadi setiap kali sampai set, kita akan tunggu skrip masak. Okay, kadang-kadang skrip dah keluar belum untuk sini? Belum, masih dalam oven. So kejap lagi sampailah satu paper handwriting kan. Baru sampai. Dan baru kita study lah. Kan. Oh man, nak kena go through yang kita nak shoot beberapa minit kemudian kejap lagi ni, kita baru dapat. Kan, baru study ni then go. Skrip tu dapat time tu juga? Time tu juga. Itu Samsul punya style. So maksudnya before shooting ke pre-pro, skrip tu belum ada lagi ke atau draft saja? Draft saja. Foundation je lah. Rough idea kemana watak ni pergi. Tapi dari sudut kata bual tu memang akan dapat setiap hari. Sebelum start scene akan dapat. That's how dia punya style kerja lah. Kan. Abang sendiri ambil masa tak bang nak serapkan watak Wahid tu dalam abang? Cara percakapan pun lain, abang punya pakaian pun lain. Sebab banyak saya tengok filem abang, kebanyakannya abang jadi orang-orang yang macam orang-orang underground, pakai baju kemeja ke apa kan. Cakap pun cakap santai-santai, tapi like this one abang jadi orang lain. Abang jadi back sangat. Datang pada dia kot. Datang pada dia kot. Saya tak boleh nak cakap apa kan. Bila dapat skrip tu, kita cuba imagine bawa diri kita ke zaman tu. Walaupun ada juga yang kata bahasa saya agak lebih pada zaman sekarang. Tapi kita cuba sehabis baik untuk bagi karakter tu believable dan orang boleh relate dan kita watak tu boleh touch hati orang. Itu yang lebih penting kan. Itu yang lebih penting. Faham? Ada apa-apa accident bang sepanjang shooting?
Mak Kilau. So far Alhamdulillah tak ada. Abang tak ada injury ke apa? Sebab saya tengok abang memang ada basic silat bukan? Ya. Silat gayung. Gayung Malaysia dan juga seni cula Semanja Kini. Nampak tu. Tak tahu kan? Dia dah bunyikan tu. Dah tahu kan? Kau sabarlah. Kau salah. Berani tanya lagi. Tanya macam-macam. Berani tanya lagi. Tapi saya rasa Beto Kusyari nama yang tidak asing lagi di industri kita. Betul. Tapi nama Beto Kusyari tu 2 tahun lepas selepas PKP dia keluar lain macam. Kan? Sebelum PKP ada Beto Kusyari tapi dia tidak mantap 2021 2022 kan. Ya. Saya rasa tahun yang paling berjaya lah. Hero Melaya. Hero Melaya Betul. kan. Dan ada tak di antara watak-watak sebelum PKP dan selepas PKP yang Beto sendiri rasa tak puas nak buat lagi di antara banyak lakonan? Ada tak watak yang you rasa tak puas hati sepanjang berlakon daripada Syaitan sampai sekarang? Okey. Kalau kita pandang dari sudut tu sebenarnya semua. 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 Sebab bila kita tengok balik macam kenapa aku pilih choice ni kan aku patut macam ni. Dia setiap projek akan ada benda yang akan rasa macam regret. Kenapa aku pilih choice macam ni kan? Aku patut go yang macam ni kan. Tapi it's a learning process, journey, dan untuk in a way dia bagi motivation untuk future projects lah. Kan. Tak boleh nak selesa dengan keadaan sama. Tapi kalau bagi macam tu, kalau doktor cakap macam tu, tengok je banyak benda macam kenapa aku buat macam ni. Dia macam menyesal sikit. Kenapa aku cakap macam ni? Kenapa aku cakap macam ni kan? Aku sudah boleh buat lagi better kot kan. Tapi banyak cerita yang banyak macam Istanbul Aku Datang tak memberi saya impact yang besar. Paling banyak movie adalah Rosli Dobi. Yes. Favorite saya. Favorite Favorite saya saya. juga. Favorite Biopic. Okay, kita boleh ada soalan tak Dan tentang Rosli Dobi? Rosli Dobi banyak sebenarnya saya nak tanya. Jujur sebenarnya Rosli Dobi saya tak tengok yang daripada first tu. Maksudnya daripada zaman dia keluar. Itu memang abang ada jawline macam ni muka. Muka V-shape kan. Tapi apa yang menariknya abang bukannya lahir di Sarawak. Betul. Hampir lahir di Sibu. Hampir. Waktu mak mengandungkan saya sampai bulan ke-6. Sepatutnya tak boleh nak fly dah. Tapi sebab abah masa tu tentera, kena tukar. Jadi kita orang tukar balik ke KL. Naik Charlie ke naik Karibo masa tu. Dalam keadaan mak mengandungkan saya 6 bulan macam tu. Tidak, dah hampir dah lahir kat Sibu. Dalam perut pun dah ada acting lah. Itu yang ada jiwa suspense lah. Itu yang orang kata muka kau ada muka Sarawak. Mungkin sebab proses untuk saya tu dia berlaku di Sarawak. Dan filem Rosli Dobi tu memang pasal sejarah. So abang kena cakap Sarawak. Dia kalau kita dalam Mak Kilau kan kita cakap kita mesti cakap bahasa Melayu. Kita dalam gangster pun kita cakap Melayu juga. Ini Sarawak dia ada bahasa dia sendiri. Betul. Dan saya rasa itu juga antara series abang yang terawal juga, betul tak? Betul. Kan antara yang terawal kan. Masa tu dia ada special slot Astro, ada panggil slot suatu ketika. Warkah Terakhir Rosli Dobi ni adalah first series yang untuk slot tu. First lepas tu dia ada keluar pasal Botak Chin, pasal Sungai Prak, pasal macam-macam lagi lah. Yang based on history, historical punya series. So proses the best. Proses nak buat series tu best. Memang kita ada ample time untuk bersama dengan all the cast. Kan dia sombol kan, ramai cast. Zahra ni saya kenal dekat situ. Zahiril Azim hampir-hampir nak berlakon dah pergi rehearsal dah, tapi atas sebab-sebab tertentu dia tak dapat buat, ganti dengan KN. Siapa lagi, Amirul Effendi kenal kat situ. Jadi daripada situ, projek tu sampai sekarang kita orang semua masih lagi macam ni, berkawan, bersahabat. Bersahabat. Itu antara projek yang sangat-sangat memorable. Best lah. Saya sampai jatuh depression lepas buat buat series tu. Kenapa bang? Tak boleh nak tinggal.
tak boleh nak tinggal watak tu sebab masa tu kita masih lagi baru, tak faham teknik macam mana nak cleanse, macam nak apa. Saya sangat-sangat into, dan masa tu family members daripada Allahyarham Rosli Dobi pun memang ada dengan kita selalu, especially anak buah dia, anak Aini Dobi, which sekarang pun dah arwah dah. Allahyarham Bol Hassan, anak buah dia lah, dia pemegang amanah. So semua barang-barang Rosli Dobi dia pegang. Daripada baju, daripada badik yang dia tikam, daripada baju wafak dia, semua dia ada. Dia datang buat set, dia tunjuk baju yang dia pergi tikam ke meja hijau tu. Dia tunjuk ni baju yang pakcik saya pakai waktu dia pergi tikam governor. Betul nak try? Nak? Pasang sarung, pakai baju kan, rasa kan. So lepas tu dia punya sepupu dia datang. Sepupu datang sembangan dia, tanya macam mana arwah ni, macam mana orang dia kan. Untuk seorang yang berumur 16 tahun berfikir pasal negara, waktu tu Sarawak negara kan, bukan negeri lagi kan. Betul. Sangat-sangat, kita 16 tahun kita buat apa? Itulah tu. Kan, dia 16 tahun dah fikir pasal anak cucu cicit dia tau. Jadi benda tu sangat mengganggu saya. Saya rasa useless, saya rasa bila dah settle semua, saya apa benda shoot aku ni. Dia lekat habis, dia effect terus 3 bulan depression. Itulah dia, isteri saya yang duk menjaga. Tak bercakap, tak nak bercampur, tak nak keluar rumah, apa benda semua. Tapi masih kena isteri lah. Jangan pasal Doktor jangan. Kiranya watak tu sangat memberi kesan kepada personal life. Betul. Dia melekat betul dengan nak tinggal, nak cleanse dia sangat susah. Dia punya magic dia tu sampai bila kita nak buat scene hukum gantung, sepupu dia datang, dah dalam bilik gantung dah, sepupu dia datang dekat pintu, nampak dia kan, kita angkat tangan macam tu, dia terus keluar, menyangkung, duduk kat tepi, menyangkung, menangis. Kejap, kenapa? Kita pun keluar. Pak Taha, kenapa? Pak Taha, nama dia Pak Taha. Pak Taha kenapa? Cik kan? Dia dah menggigil kan. Saya nampak sepupu saya kan. Saya nampak sepupu saya dah kan. Sebab masa tu abang pakai pakaian tu pakaian apa penjaga semua nak kena gantung kan. Saya nampak sepupu saya kan. Saya cakap Allah kan. Terus okay, jalan, jom let's go. Masa abang dapatnya naskah untuk Rosli Dobi tu, sebab time tu pun abang baru start kan. Abang pergi casting ke atau memang diorang pergi dekat abang sini macam nak tak kita buat Rosli Dobi? Ada casting proses dan ada sesi mencari chemistry dengan pelakon-pelakon yang diorang casting juga. Asalnya yang jadi Pak Dobi, bapak saya, diorang approach Imam Manan. Tapi mungkin atas sebab-sebab tertentu tak dapat. Dapat pada Allahyarham Ramli Hassan pun dah meninggal juga. Works juga. Abang Ramli Hassan sangat-sangat professional lah, sangat-sangat best lah. Dia stage actor kan. Dia pelakon teater yang dah berpengalaman, sangat-sangat best. Mak pula Sherry Melis, lagilah kan. Tak payah nak struggle untuk dapat mak dengan anak punya relationship tu kan. Kita tengok dia, kita dah rasa dia macam mak dah. Dia layan kita pun, dia layan kita macam anak dah. So macam best lah, best. Semua mainkan peranan. Setiap cast seronok. Semuanya yang pada saya true actors, passionate actors yang kat dalam tu. Mungkin abang boleh share dengan kita scene ataupun pengalaman abang sendiri, sebab bagi saya cerita tu agak kuat lah sebenarnya kan, dengan abang kena shoot dekat penjara Pudu, pergi pula dekat tempat gantung yang betul, dengan ada drawing, tulisan lah apa semua. Mungkin abang boleh kongsi benda yang abang rasa macam kena share ni. Penjara Pudu sebelum dirobohkan, kita orang antara production yang terakhir dapat shoot kat situ. Memang vibe dia sangat-sangat lain lah Penjara Pudu. Semua, bukan saya je, setiap orang dalam production masuk dalam tu, dia macam drain kita punya energy tau. Sebab tempat tu sangat negatif kan. Dengan banyak nyawa yang dah diambil kat situ, tali gantungnya. Even warden kat situ pun cakap kita ada shoot sampai malam. Warden kat situ dah bagi fair warning awal-awal lagi dah. Saya cuma akan ada jaga dengan awak sampai pukul 10 je.
atas pukul 10 saya nasihatkan jangan naik tingkat 1 dan apa jadi semua atas tanggungan sendiri. Dia dah mention tingkat dia dah 1. dia dah beritahu awal dah. So maksudnya waktu kerja dia sampai pukul 10 je. Kita orang lebih tapi cuma lepas pukul 10 tak ada jangan naik atas. Okay, Tak dia terjaga. remind. Dia dah remind jangan naik atas dia kata. Naik tak? Sebelum pukul 10 naik Bukan apa, sebab saya mengenali Beto ni. Dia kalau orang tu kata jangan lagi dia lagi buat. rebel kan. Budak nakal. Kan? Lagi nak rasa apa benda yang tak boleh sebenarnya ni. Tadi saya pandang belakang bini abang mengangguk tadi. Ya. Betul tu. Betul. Kan? Allah. Tapi satu pengalaman yang menyeronokkan, pengalaman yang bukanlah menyeronokkan, dia bagi satu dia buat kita lebih appreciate apa yang kita ada sekarang. Kan tengok ayat-ayat terakhir yang diorang tulis dekat dinding, apa kan, macam mana penyelesaian diorang. Dia banyak puisi-puisi sesalan kat dalam tu, gambar family yang dia lukis kan. Dia kata kalau aku tahu aku takkan buat benda-benda macam ni, dia kata aku rindu isteri, rindu anak. So benda-benda macam tu macam sangat-sangat heartbroken lah bila kita baca kan. Faham? Okey bang. Tadi abang dah start dengan Syaitan dah. Lepas tu Rosli Dobi pun sudah. Mak Kilau pun sudah. Semua yang orang kata pasal sejarah, pasal dia berat-berat sikit lah kan. Lepas tu macam mana pula abang boleh ke KL Gangster Underworld pula kan? Macam boleh lugar pula, Ayazan, Syah semua. Syah tak cakap lu gua. Betul, dia tak cakap lugar. Dia Melayu, dia gangster Melayu. Dia gangster Melayu. Saya memang refuse untuk cakap lu gua. Dia gangster Melayu. Saya refuse nak cakap tak boleh man. Saya bagi tahu. Okay, first saya buat KL Gangster Underworld sebab kawan-kawan. Semua kawan-kawan kat dalam tu. Daripada director Faizal Ishak, Azhar Rani, Zairil Azim, Amirul Effendi dalam tu, Nabila Huda. Semua geng-geng yang dah biasa. Fikri Bakar. Yang memang kita orang kat luar memang buddies, sahabat. Kan? So bila macam cantik lah dapat kumpul satu geng dalam ni. Macam ni lah kan. Lagi senang kita nak kerja. So seronok lah. Masing-masing bukan lagi bekerja untuk diri sendiri, masing-masing nak jadikan barang tu best. Kan, kita kerja untuk barang ni, kita nak bagi barang ni best. Okay, jom apa input kau, apa kau nak letak, apa kau nak letak, masing-masing punya ingredient jadilah KLGU. KLGU first yang tu abang dapat skrip macam mana? Abang lihat skrip tu memang abang kata abang memang nak buat? Ya, memang nak buat sebab skrip dia berbeza daripada filem gangster yang sebelum-sebelum ni. Betul. Dia ada falsafah dia sendiri. Dia ada semangat setiakawan dia sendiri. Dia pada saya walaupun agak tak adalah nak kata reality, tapi dari sudut realism tu ada. Macam mana dia bila balik rumah dengan neighbor dia, dengan jiran-jiran dia macam mana kan. Yang gangster yang kita portray kan, bila gangster tu semua orang kau tak bercakap. Tapi sebenarnya kalau kita pergi kampung baru, kita tengok orang lama semua dengan baju biasa, dengan pagoda, tapi dia punya back story dia kita tak tahu kan. Dahsyat. Kan? Lepak kedai kopi, main dam kan. Padahal dia punya back story dia, dahsyat orang tua ni kan. Real. Kan, kita cuba nak portray as real as we can lah. As possible lah. Tapi abang tadi sendiri cakap abang tak nak lugar memang tak nak dalam ni kan. Adakah first script yang abang dapat tu ada benda tu, ataupun abang cakap bukan untuk watak saya, untuk watak orang lain. Untuk watak abang memang tak ada. Tak ada. Dan benda tu pun memang diorang tahu saya takkan buatnya. Especially director Faizal Ishak, dia tahu memang saya tak nak. Dan so okay dia pun agree benda tu. Dan kita go lah. Cuma watak Azhar ni tu memang dia kena cakap macam tu. Sebab dia ada back story. Ramai orang tak perasan, macam ada yang kata macam apa pasal Melayu nak kena cakap Cina. Tapi kalau perasan ada satu certain scene yang explain benda tu. Which is dia scene dengan Galak. Bila dia cakap macam Cina tu, Galak cakap kau jangan sampai aku sebut nama betul kau. Betul. Kan. Maknanya ada story kenapa dia cakap macam Cina. Tapi orang tak perasan benda tu. Kan. Tapi untuk yang series tu saya rasa banyak scene, fight apa semua. Abang buat sendiri ke atau abang pakai stunt? Kebanyakannya scene-scene dalam KL Gangster, dalam siri KL Gangster Underworld. Selama saya dalam berkecimpung,
setiap action saya tak pernah pakai stand in lagi. Itu yang sampai bakar dia sendiri tu. Itu yang tak, sebenarnya benda tu tak elok sebab sekarang ni dia dah terasa dah. Segala injury semua dah datang sekarang. Oh, dia datang kan? Dia datang lah sekarang dia. Dulu kita dengan Jiwa muda. darah Aku muda, nak buat semua. ego, masalah kalau injury patah-patah ni semua macam tak payahlah kan. Padahal patah ni kan, pergi check semua patah betul. Tak payahlah. Kalau nak buat pun setakat cosmetic injury je, tak payahlah. Bahu terkeluar, masukkan balik, pergi check ni, tak payahlah. Ego masalah, come on. Gua fighter mah. Fighter, come on. Tapi sekarang masuk 43, nak masuk 44 ni, bau. Padan muka kau. Sekarang ni lutut dah rasa, bahu dah rasa, pinggang dah rasa. Ada paling momen pengalaman abang yang paling injured yang terjadi sepanjang berlakon? Banyak juga sebenarnya patah-patah riuk kan. Tapi berkawan dengan Beto Kosyari ni memang kita tak boleh lari lah dengan bukan macam artis lain kita ada gosip kita dengar. Macam berkawan dengan Beto Kosyari ni adalah benda-benda macam kemalangan, insiden yang kita kena aware juga. Kadang-kadang yang sedih juga sebagai kawan, kita tahu benda tu melalui social media kan. Jadi macam risau juga kan sebagai kawan kepada pelakon artis ni, kita macam kalau Beto berlakon ni kena hati-hatilah juga. Dan kita juga ada soalan yang saya nak tanya before tak rasa takut ke bila buat tu scene tu sendiri, you expose? Baru-baru ni juga ada scene yang you buat hampir terhentak kepala, hampir terlupa kan. Macam tadi doktor cakap, lagi kita takut, lagi kita nak langgar. lagi benda yang rasa macam lagi nak buat. Tapi sekarang ni nak kena fikir lebih panjang sikit lah. Sebab bila dah 40-an ni, kita kena fikirkan kalau apa-apa jadi kat kita, orang yang kita tinggalkan ni macam mana. Betul. Kan, especially isteri kan, mak ayah, mak abah, siapa nak jaga. Zaman dulu memang hati kering, memang segala benda nak langgar, kita tak fikir dari sudut kematangan, kita tak sampai kat tahap tu lagi. Tapi sekarang ni nak kena fikir panjang sikit lagi lah. Bukan sekadar asal boleh. Tapi yang untuk kemalangan yang baru-baru ni terjadi sampai saya concussion tu, itu memang kesilapan saya ambil mudah. Dan saya belajar lah. 6 jam memory hilang. Abang tak ingat apa? Tak ingat apa, tapi nasib baik dia ingat saya. Tapi itu nanti kita cerita lebih lanjut bila keluar behind the scene nantilah. Off record. Tu off record lagi lah. Tapi yang paling saya nak tanya sebenarnya, saya tak tahulah, mungkin ada pelakon kat luar sana pernah buat ataupun tidak. Yang abang bakar diri abang tu. Ya. Ramai apa yang abang fikir dalam tu bang? Ramai yang fikir bini lah. saya banyak dapat komen dia cakap, okay, ini adalah pelakon yang sebenar. Ini. No, jangan jadikan itu adalah satu benchmark untuk meletakkan diri sebagai real actor. Tidak. Sebenarnya benda tu tak betul. Kenapa saya buat? Sebab saya suka the team, story, saya suka the team, cara macam mana organize-nya diorang buat. Dan yang paling penting, saya trust saya punya stunt team. Stunt team yang saya dah biasa sangat bekerja. Saya tahu diorang punya safety precaution diorang macam mana. Dah kenal sangat dah. Itu sebab saya nak buat sendiri. Dia bagi keyakinan dan juga bagi value pada naskah tu sendiri. Bila pelakon tu buat sendiri kan, dia bagi lebih value sikit lah. Dan sebenarnya producer memang tak bagi saya buat. Stunt team tahu saya dah biasa bekerjasama, diorang confident cakap, okay, Beto nak buat sendiri, okay. Kalau orang lain kita orang tak bagi, tapi kalau Beto nak buat, okay. Kita dia pun bagilah intensive course macam mana nak buat ni kan. Tapi Beto producer tak bagi. Tak apa, soal producer biar aku settlekan. Relax je. So kita cakap dengan producer, yakinkan dia lah, InsyaAllah. Saya cakap InsyaAllah saya dah biasa dengan kerja dengan tim ni. InsyaAllah apa-apa kalau kecelakaan berlaku pun, saya sendiri tanggung. Sebab saya percaya. So buat sendiri, Alhamdulillah. Cuma minor injury je lah sikit. Dekat bibir je lah melepuh sikit. Sebab masa diorang sapu, diorang panggil fire gel, sapu seluruh badan semua. Bila sapu tang muka, rambut semua, bila sampai kat bibir, saya buat macam ni.
Kita kepit lah. Kemam. So bibir ni tak kena. So bila terbakar, api tu naik ke muka, bibir ni habis je, cut je. Dia dah menggelembung jadi tebal. Kemam je kan. Sakit lah. Terpancut air. Air melepur tu kan. Air melepur, air terbakar melecur kan. So tapi seminggu je. Lepas tu okay, aloe vera kita punya personal facial yang tolong jaga kan. So, okay. Tapi dia jaga-jaga tu sambil ke tak? Biasalah. Hadap je lah. Biasalah. Benda pun dah itu pun sebenarnya Berdasar daripada pengalaman. itu pun buat scene tu dia tak tahu. Dia tak tahu sebab kita decide last minute untuk saya buat sendiri kan. bahaya tu. Lepas tu bila tengok Nabila Huda post dekat IG, Abil, you dah post? Mampus je kan. Bini aku tak tahu lagi ni. Phone. Telefon. You dah tengok belum posting Abil? Kenapa? Kan? Okay, kalau you tengok, I nak beritahu scene tu dah settle. I okay tau. I tak ada apa-apa, okay? Ya Allah. Nasib baik okey. Kalau tak Abang Beto kena bercuti panjang nanti kan. Kena marah kan. Alhamdulillah. Okey bang. Okay, antara filem, abang pun banyak buat drama, telemovie, series semua. Mana yang abang rasa yang paling abang suka buat Sepanjang abang je? Jangan jawab semua. Saya tak ada spesifik. Saya sebenarnya suka semua, doktor. Betul. Even saya buat drama radio. Saya enjoy buat drama radio. Drama radio adalah saya anggap saya punya tempat untuk saya eksperimen dengan tone, suara, lengguk dan macam mana. Kalau teater stage adalah tempat saya anggap saya punya gym. Dah lama kita buat TV, dah lama kita buat ni. Bila masuk teater kan kita kena komitmen lebih. Betul. Dia ada rehearsal yang lama, panjang semua kan. Jadi itu saya punya gym. TV untuk kita sikit lah kan, buat duit kan. Filem untuk kita craft. Craft. Saya lupa lah nak tanya tadi satu teater. First abang start teater lepas teater dengan Namron masa tu. Experimental, dia lebih pada experimental teater. Kat situ saya belajar banyak benda dan kemudian saya join Irma punya team teater lah. Teater besar yang lebih big scale dekat Istana Budaya. Dan itu last. Setakat ni itu last. Abang ada cikgu ke bang? Macam abang daripada perhotelan kan. Macam contoh Kak Emma tu bawa abang masuk jadi production team kan. Ada ke cikgu yang ajar abang macam mana cara aku nak kena berlakon teater, macam mana teknik ke apa? Basically bila time rehearsal lah. Time rehearsal dengan director, okay, kita pun study sendiri. Macam ni punya diorang punya rehearsal teater. Jadi sambil-sambil tu kita belajar lah dekat situ juga. Cikgu secara spesifik pasal acting saya tak ada. Saya banyak melihat orang, observe orang, behavior orang. Saya study psikologi antara polis dengan pesalah. Reaction pesalah, macam mana diorang cover daripada menipu. Jadi kita try avoid benda-benda tu bila berlakon. Saya nak tanya satu soalan. Mungkin yang ni abang tak pernah share. Mungkin abang boleh share kat sini. Saya nak tahu macam mana perjalanan ataupun kepayahannya abang untuk jadi seorang pelakon. Perjalanan abang ke situ. Perjalanan kiranya sampailah sekarang. Abang jadi saya tak pernah anggap apa yang saya lalu tu satu kepayahan. Saya anggap apa yang saya lalu tu sebagai satu fasa, journey, pengalaman yang baik untuk saya sekarang ni. Walaupun yes, memang pernah terduduk, pernah share roti canai sekeping dengan ais kosong segelas dengan Azan Rani. Benda-benda tu yang saya anggap, saya appreciate benda tu. Abang cakap pasal Azharani tadi. Abang Azharani pun dia cakap juga kan hari tu dalam podcast. Dia cakap Beto ni bukan kawan tapi sahabat. Boleh ke abang cerita macam mana sikit mulanya persahabatan abang dengan Abang Azharani ni? Sebab Abang Azharani cakap abang dan dia juga antara dia sama-sama
jadi pelakon sama-sama. Betul. Saya mula kenal dia masa kita orang pergi casting untuk satu filem yang tak jadi. So bila tak jadi tu, okay, setakat tu kenal-kenal macam tu je lah. Yang betul-betul buat kami rapat apabila Warkah terakhir lah. Rosli Dobi. Warkah terakhir Rosli Dobi. Dan bila kita orang dua-dua terjelepuk, tak ada job, tak tahu nak buat apa. So macam kita tahu dia pun susah, dia pun tahu kita susah. Tapi tak apa, jom kita susah sama-sama. Sebab dia ada that bonding yang saya tak boleh nak explain dengan dia. Yes, sahabat, tapi dia ada bonding yang bukan adik-beradik, tapi connection dia tu best, yang sampai kita boleh rasa apa yang dia rasa, dia boleh rasa apa yang saya rasa. Sampai kita tahu yang macam An, jom keluar makan, time tengah susah ni. An, jom keluar makan. Tak apalah, aku relax kat rumah je. Okay, aku faham kau tengah susah. Okay, sekejap lagi sampai kau, Han, aku dekat bawah dah. Aku dekat bawah dah. Jom kita pergi makan roti canai sekeping, jom kita share. Weh, tak payahlah ni ada jom. So benda-benda gitu yang tak perlu kita nak zahir dengan kata-kata, kita faham sendiri. Faham je. Bonding tu special lah saya dengan dia. Saya dia tengok kalau saya apa-apalah benda-benda kecil yang macam dia tahu kita tengah kacau, itu okey. Okey, jom minum. Kalau kita tengok dia pun macam ada posting-posting dia ke apa ke, ataupun dia senyap ya. Han, okey. Okey, kejap lagi aku sampai rumah kau, kita boleh. Tu benda tu tak payah, benda tu Okay, macam mana kan dia ada connection yang betul, macam yang tak tahu. ya. Tapi tu yang specialnya saya dengan dia lah. Kalau Beto Koshari bukan seorang pelakon, Beto Koshari adalah tak expect jawapan ni. Beach boy yang ada dive center. Bukanlah beach boy, island boy lah. Beach boy budak-budak yang datang surfing je kan. Island boy yang ada dive center. Adakah ada seorang Beto Koshari minat surfing dan suka pergi? Saya suka air. Saya suka laut. Bukan air, saya suka laut. Elemen saya lah. Pisces baby. Ikan. Saya jenis suka air. Saya nak tanya, maybe Beto boleh share 2 benda yang orang tak tahu tentang Beto. Cepat mas. Jangan sampai saya yang beritahu. Yalah, kan nak beritahu, jangan buka rahsia. Dekat komen tu jangan bagi tahu. 2 benda yang mungkin peminat Beto Koshari tak tahu tentang Beto Koshari, dan you have to be honest. Kita ada dengar suara gelak-gelak kat belakang tu, tapi kita agak kalau tidak saya reveal. Tak nak lah. Nama pun borak kepo. Biar datang pada orang lain lah. Tak nak lah cakap lah. Apa? Cuba bagi hint apa benda yang. Jangan. Dia nak kena dia be honest. macam mengaitkan je ni. Yang ni yang saya akan letak short clip dekat TikTok nanti. Nanti kan lagi kena kacau kalau aku beritahu. Jangan bagi tahu yang berat-berat, bagi tahu yang biasa-biasa je. Macam abang suka memasak ke kat rumah? Yes. Yeah. Itu memang saya terapi untuk saya masak. Tapi benda-benda simple lah, tak adalah yang extravaganza sangat kan. Benda-benda lauk-lauk bujang, lauk-lauk ni kan. Lauk-lauk untuk sekadar untuk laki bini makan. Lepas suka. Dan apabila saya masuk dapur, saya memang larang orang lain masuk dapur. Bila saya masuk dapur tu aku punya. Jangan ada orang lain. Kalau isteri datang kena halau. Pergi. Ni my. This is my kitchen. This is my kitchen. Dua. Sebab kita nak take time kan, nak potong, nak relax, nak call dulu Grab kan, hantar. Banyak air dah terbuka. Lagi satu. Lagi satu Apa entahlah apa Doktor betul. bahaya Doktor ni dah kalau ready reveal ni. ni. Saya nak tunggu je dengar. Okay. Satu benda. Saya mudah terkejut. Ya. Dalam bahasa mudahnya, Mudah terkejut. Saya mudah terkejut dengan keadaan fizikal saya sekali, mungkin boleh terkejut sama. Tapi yang mudah terkejut tu pun datang dengan Abang Azan juga sama-sama. Dua-dua berjangkit. Saya, Azhan, Zahiril, Amirul,
Cuma lah ada bila empat-empat ni bertemu ke apa ke, tapi yang betul-betul bertiga yang rapat lah. Saya, Azan dengan Bob lah. Porak perganda. Tak payahlah. Habislah set tu. Habislah set tu. Mula dia siapa tu berjangkit? Siapa tak tahu lah. Kita macam selalu sangat tak tahu siapa start dulu. Tapi bila dah selalu bersama, diorang kata penyakit ni penyakit berjangkit. Kan bila selalu sangat kan. Itulah. Tapi saya daripada zaman waktu-waktu zaman bersilat dulu, sini-sini saya ramai yang kaki-kaki terkejut ni. Terkejut ni. Jadi masa tu dah ada cetusan-cetusan sikit dah. Tapi tak digalakkan lagi bila berjumpa dengan 3 syaitan ni. 2 syaitan ni. Lagilah dia menjadi-jadi. Sampai wife pun sekali terkejut. Dah sama dah. Doktor pernah cuba? Tak pernah. payah Saya lah. takkan terkejut. Okay, kita dah kat segmen lain. Mungkin kau adalah soalan nak tanya dekat abang Beto? Okay, dalam kan Abang Beto dah lama dalam industri. Ada tak watak yang Beto Kusyari ingin dapatkan tapi tak pernah dapat lagi? Ramai sebenarnya yang tanya saya soalan tu, dan jawapan saya tetap sama. Saya tak pernah ada watak spesifik yang saya nak. Tak pernah. Sebab dia atas diri saya. Kalau skrip tu datang, role tu best untuk kita bawa, saya on je. Saya tak pernah ada letak macam, aku satu hari nak main jadi orang gila lah. So satu hari aku nak jadi pondan lah. Tak pernah. Saya sebab apa yang penting sekali, skrip kena datang dulu. Kalau saya skrip tu berjaya jentik hati saya ataupun buat saya sedap untuk aku crafting, then go je. Macam Imaginur, skrip tu sendiri dah kuat dan that's how you accept it lah. Skrip nombor 1 dan director Nick Amir memang teringin nak bekerjasama dengan dia. Cast lain semua main peranan lah, tapi semua ada turutan dia lah, tapi nombor 1 adalah skrip lah. Tapi saya ada soalan satu pasal Imaginur. Sebenarnya patutnya pergi Jepun. Tapi sebenarnya tak boleh pergi dan shoot dekat Perlis. So memang betul lah. Betul. Sebab masa tu PKP, kita tak boleh nak travel luar negeri, luar negara. Jadi sebelum tu kita dah shoot separuh, tinggal kat Jepun je yang belum, yang dengan scene dekat rumah yang ada kenduri semua tu kan. Tu je yang belum shoot lagi. So bila tak boleh nak travel, and then diorang hantar gambar dekat saya. Okay, ini Saga, ini dia tak bagi tahu. Okay, antara dua ni mana yang best? Saya tunjuk yang ni, cakap. Oh, ni cantik je kan. Okay, betul. Yang ni Perlis. Serius lah? Timah Tasuf. Lagi cantik daripada yang kat Jepun. Dan lebih suit penceritaan. Tempat tu sendiri adalah karakter. Kan dia dah jadi satu bentuk karakter dah. Dengan awan dia, dengan gunung dia, dengan grasshopper, apa ni, belalang pepatung kan. Pepatung tu bukan CGI tau. Dan dia adalah, diorang semua, pepatung tu semua adalah ekstra yang sangat berdisiplin. Sebab dia tak kacau kamera. Setiap kali kita nak roll, diorang masuk frame. Cut. Hilang pergi mana-mana. Okay, next shot. Okay, tukar angle. Okay, ready, roll. Diorang datang balik. Cut je kan. Kejap, korang pakai agensi mana? Pepatung ni kan. Bagus gila disiplin. Tak payah nak kena panggil. Agensi patung. Tu memang rezeki Nick lah. Kita dapat awan yang best kan. Tempat yang best. Memang rezeki Nick. Datuk Gibang, saya nak tanya. Sebab cakap dalam Imaginur kan. Sebab saya Imaginur shoot masa PKP. Ya. Lepas tu stop dekat 6 bulan. Lebih kurang. Lepas tu sambung balik. So macam mana boleh abang kekalkan mood dan momentum abang sebagai Karakter tu Zuan? kan memang karakter depression. PKP kan kita duduk rumah tak keluar. Senang lah kita tak ada sulam dengan benda lain. So duduk rumah je, senang lah sikit nak hold karakter tu. Kan. Kalau melainkan kalau ada sulam dengan benda lain memang saya gagal lah. Kan tak boleh. Saya memang avoid. Kalau satu je. Bagi settle semua, baru kita masuk benda lain, projek lain. Saya tak kerti nak sulam. Saya tak pandai. Itu adalah Beto Kusyari. Tak boleh buat banyak, kena satu one by one habis. One by one. Saya tak kerti nak sulam. Saya tak pandai. Doktor mungkin? Saya nak tanya, tak teringin ke Beto untuk ke Hollywood?
Pernah tak tanam cita-cita ataupun rasa teringin nak ke sana? Teringin tu yes, cita-cita tu tak ada. Ya. Teringin tu ada. Tapi dah nak masuk 44 ni macam kau lupakan je lah. Kau dah 44 kot. Kan dah tak sempat kot. Lagi banyak lagi pelakon-pelakon baru ni yang lebih potensial. Betul. So bagi diorang ada cita-cita tu pula. Okay. Kau rasa macam okay lah, kau fokus dekat dalam negara cukup lah. Rasa macam dah terlewat. Okay. Okay, last question pula dari saya. Sebelum habis. 3 pelakon pilihan Abang Beto Kushairi. Local, international? Kita buat dua-dua boleh? 3 lokal, 3 international boleh? 3 international. 3 international. De Niro, Robert De Niro. Allahu Akbar. Yang berlakon jadi Lincoln, yang berlakon jadi Abraham Lincoln. Allahu Akbar. Dia ada kat belakang kepala sekejap. Daniel Day-Lewis. Seorang lagi. Tom Hardy. Tom Hardy. Kalau lokal? Local. Rahim Razali. Sidi Oraza. Okay, best saya. Azhan Rani. Sama macam episod Abang Azhan hari tu. Tiga-tiga. Tak, yang first tu. Yang first tu. Kenapa? Itu Abang Azhar dia explain juga. Kenapa Abang Azhar ni? Dia tahu membezakan kehidupan luar dengan kehidupan dalam kerja. Professional. Ethics sebagai pelakon tu dia ada. Dan bila dia into, dia betul-betul into. Maksudnya, okay, bila masuk set, okay, kita kerja untuk sini kita bukan kerja untuk diri kita lagi dah bukan nak overshadow masing-masing. Kita nak bagi sini works, kita nak bagi sini best. Dengan dia macam tu, kan. Ramai kat luar sana yang macam Beto main macam ni tak boleh ni, aku kena tunjuk lagi. Kau main macam ni aku nak kena panjat ni. Tidak, benda tu tak ada dengan Azhan Rani. Kita tahu scene tu siapa punya. Kita nak jadi scene tu best. Okay, let's work together to nak jadikan scene ni best. Kan, collaboration lah, lebih pada collab. Senang. Jawapan pun sama lah, betul lah. Jawapan itu pun lebih kurang lah. Aku rasa diorang dah WhatsApp ni. Nanti kalau diorang panggil kau, kau prepare. Aku dah cakap macam ni tau. Aku dah cakap so kau kena cakap lebih kurang aku tau. Okay, bang, sebelum habis mungkin abang boleh share sikit abang punya, mungkin ada upcoming movie ataupun saya baru OG insyaAllah coming out, Original Gangster, arahan Samsul Yusof. Mungkin tahun ni, tapi tak tahulah, itu semua terpulang pada producer dan juga pengarah sendiri. Dan saya baru je habis filem dengan Adrian Teh bertajuk River Sea. Satu karya yang lain daripada Adrian Teh. Yang selama ni kita kenal dia selalu buat action, uniform kan. Dan kali ni dia love story, drama, different. Dan pengalaman yang amazing lah bekerja dengan Adrian Teh juga. Satu benda, dia bagi saya satu perspektif lain. Yalah, setiap orang masing-masing ada style masing-masing. Dengan Adrian saya enjoy sangat bekerja. Sangat-sangat organize, sangat-sangat sistem. Skrip pun best. InsyaAllah lah, nanti kan masuk baku agak sedih pula kata skrip best kan. Tapi yalah, nanti tunggulah. Kena tunggulah. Kena tunggu. Different. Tunggu. Best. Baik, InsyaAllah. baik. Saya personally bang, saya tengok Istanbul, aku datang time tu masa saya sekolah. Tak silap aku tengok masa sekolah. Serius lah kau 2000 apa? 2012. Saya sekolah. Shooting 2011, keluar 2012. 2012 form 5. Saya form 5 masa tu. So maksudnya aku berapa? 2012 tu saya form 5. Tapi masa tengok tu dia macam alah perangai budak-budak kan, apa semua kan. Pernah terfikirlah time tu kan, cakap kan kalau one day aku jumpa Beto Kushairi ni, aku nak cakap dengan dia, saya suka abang berlakon lah. Terima kasih. Saya memang suka abang berlakon. Memang itu ikhlas daripada saya. Dan finally abang boleh datang podcast ni. Terima kasih banyak bang sudi datang. Terima kasih.
besar hati saya untuk berada kat sini dengan korang, dengan Dr. Faiz. Alhamdulillah, the least that I could do, nak share experience dengan orang yang dengar. Mudah-mudahan ada mungkin boleh bagi sedikit inspirasi pada newcomers. Dan mungkin ada sedikit knowledge ataupun bagi orang kat luar sana tahu apa yang kita lalu di sebalik tabir. Betul. Ya. Boleh. Jadi ada last words? Tak ada, cukup. cukup. Dah macam debat Indonesia kan. Cukup. Point dia nak kenakan soalan tu je. Saya dah cukup dah. Okay abang, terima kasih datang. Semoga terus sihat dan buat naskah-naskah yang best. Semoga memenuhi expectation lah. Lebih. Jauh dah. Lebih jauh. Ya ke? Ini podcast yang paling panjang yang pernah Takut saya buat nanti, sebenarnya. macam ni rupanya Veto. Menyesal aku tak ada. Tidak pernah. Jadi kita Thank you, jumpa thank you, di thank you. Borak Kepo yang akan datang guys. Bye. Assalamualaikum. Salam. Abang boleh buat backflip bang kat sini? Tak nak lah. Jangan Kenapa manager Nanti manager tu dengar backflip dia tu. Nanti keluar invoice. Nanti keluar invoice. Dia hantar invoice lain kata ciduk. Kepo.